محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, Kitab Aqidatun Najin, muka surat 22 baris 14 daripada atas. Muka surat 2 baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka telah menyabit oleh mereka itu, oleh Mu'tazilah Qadariyah, maka telah menyabit mereka itu, telah menetapkan oleh mereka itu, oleh Mu'tazilah Qadariyah, ada yang bersekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada menjadikan. Ada yang bersekutu bagi Allah pada menjadikan, kerana Mu'tazilah berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada diri hamba, yang menjadikan Allah Ta'ala, yang menjadikan hamba sendiri, bukan Allah yang menjadikan. Hal ni dia panggil ada yang bersekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada menjadikan. Makna yang menjadikan bukan hanya Allah Ta'ala jua, ada sekutu, ada syarik, ada sekutu bagi Allah pada menjadikan. Jadi tidak wahdaniyah pada menjadikan, tidak wahdaniyah pada perbuatan, tidak wahdaniyah pada perbuatan. Yang kita bicara sekarang adalah wahdaniyah pada perbuatan, dengan makna semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripada Allah tidak ada perbuatan. Yang lain daripada Allah ni sekalian makhluk, sekalian makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu namanya malaikah sekalipun, walaupun makhluk tu para-para anbiya sekalipun, makhluk tak ada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil keesaan pada perbuatan. Khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap satu amat kuasa. Kesemua yang berlaku datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku datang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mati pada keesaan pada perbuatan. Allah yang amat kuasa, perbuatan dia berlaku
Adapun makhluk lemah, kita sebut makhluk lemah, memanglah begitulah kita sebut. Makhluk lemah. Lemahnya makhluk nak buat semut seekor pun tak boleh. Tu. Lemahnya makhluk bukan awak langit dan bumi, bukan awak siang dan malam. Nak buat semut seekor pun tak boleh. Tu lemahnya. Nak buat semut seekor tak boleh. Lepas tu hal lain, gerak diam hamba. Hamba buat sendirilah. Tak lemah gitu, kuasa tu. Sebab boleh menggerak, boleh mendiam tu, itu kuasa. Boleh menggerakkan diri kita, boleh mendiamkan diri kita, kuasa lah tu. Jadi yang kuasa siapa? Allah Ta'ala yang kuasa. Jadi gerak diam kita, Allah Ta'ala yang buat. Kita lemah. Lemah itulah gerak diam kita tak mampu nak gerak diam kan. Itulah Allah Ta'ala Qadir yang amat kuasa. Kita hamba ni lemah. Jangan faham hanya lemah daripada buat langit dan bumi, buat siang, buat malam, lemah daripada menjadikan semut seekor. Tapi apa yang berlaku tu, perbuatan kita sendiri. Contoh Mu'tazilah Qadariyah ni, gerak diam hamba, perbuatan hamba sendiri. Hamba yang menjadikan gerak diam perbuatan hamba tu. Ni Mu'tazilah ni menyabitkan bagi Allah, menetapkan ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Keesaan pada perbuatan tidak ada. Perbuatan melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Allah pada perbuatan. Batu ni saya ulang tiap-tiap minggu dah ni. Kita akhirnya mentakmimkan, mengumumkan lagi, perbuatan baik ke perbuatan jahat ke Allah buat belaka. Hati beriman Allah yang buat, hati yang kupu Allah yang buat. Gerak diam buat taat Allah yang buat, gerak diam buat maksiat Allah yang buat. Gerak diam orang berjudi, orang minum, orang zina, Allah yang buat. Ini keesaan pada perbuatan. Sama ada perbuatan ikhtiari, sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia ataupun lain. Semuanya perbuatan Allah. Wa imma perbuatan malaikat, perbuatan Allah. Perbuatan jin, perbuatan syaitan, perbuatan Allah. Perbuatan binatang, perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia, gerak diam, Allah yang perbuat. Zahir perbuatan dari lain, Allah yang buat. Dan sama ada perbuatan ikhtiari ataupun ittirari. Ittirari memang Allah yang menjadikan. Ikhtiari, perbuatan yang datang daripada kita memilih untuk bergerak, kita memilih untuk diam. Gerak diam ikhtiari kita tu pun perbuatan Allah. Itu sahaja. Simple je. Simple tak simple pun. Pening bengong. Ada FB komen, pening bengong, sewai dia kata. Tapi boleh faham sikit-sikit. Boleh faham sikit-sikit. Tapi pening bengong, apalah yang peningnya? Sekalian yang berlaku perbuatan Allah. Sudahlah. Wabil qadari kulli, Nabi kata, dengan kehendak ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekaliannya. Khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara. Apa pening? Sekalian. Dia pening tu dia duduk berlawan hak dalam, hak pegangan asal. Berlawan pegangan asal. Selama ni kita berpegang, kita belaka, tu jadi pening tu. Biasalah nak berubat hak nyakit lama ni, dia tak semudahnya dah. Memang ada ketika pening, ada macam lah. Dia nak berubat hak nyakit lama. Kan zahirkan perbuatan kita tu sebut sama tu, ini perkara gaib. Perbuatan Allah gaib, zahirnya perbuatan kita. Jadi kalau tak tanam molek akidah daripada budak lagi, perbuatan kita, gerak diam kita zahirnya. Tak.
perbuatan Allah. Gaib nak tanam molek nah. Hak qada azali nu hak nu malaikat pun dah tahu nu lagi gaib. Hak qada azali. Hak sedang berlaku ni, sedang berlaku ni. Daripada budak kan zahir perbuatan kita nah. Cakap perbuatan kita juga tak salah, cakap perbuatan kita. Tak perbuatan Allah belaka. Tu gaib tu kena tanam daripada budak. Nak semayang, nak puasa, tanam akidah dulu. Beriman dengan sekalian berlaku perbuatan Allah gaib tu. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan kau syirik. Syirik. Walaupun syirik Mu'tazilah Qadariyah ni khilaf pada kafir pun syirik. Mana ni? Mana? Jadi hak belawang waktu jadi pening bengong payah nak terima tu. Pada simple mudah sangat aja. Sebab nak datangkan contoh tak payah dah. Itu ini tak payah dah. Tanya lagi, kamu tanya keluar suara tu perbuatan Allah. Mulut kamu bergerak tu perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Apa ni? Pegangan kita semuanya perbuatan Allah. Sama ada perbuatan ikhtiari, banyak ikhtiari lah. Bercakap kita memilih. Latah barulah iktirari yang ikhtiari tu kita pilih. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Mana? Lama dah dalam bab ni. Allah payahnya lah. Ajar tak reti nak susung ayat pun kali. Nak ajar pasal mana pun tak tahulah. Nak susung ayat. Nak boleh susung ayat tu. Cakap pun tak bebas. Dah boleh kena rakaman kan? Cakap tak bebas. Tak boleh pio Terengganu sangat. Terengganu lah kita orang Terengganu. Takkan lepas Terengganu tu. Tapi tak boleh pio sangat, tak boleh pekat sangat. Ada kadang-kadang jemputan tu tak ada rakaman. Cakap Terengganu. Rakaman tak ada. Selesa rasa. Mana dak ni? Bebas. Dan tak ada rakaman, hanya jemputan. Memang selesa. Kalau pergi pula tu kapung-kapung pula. Lagi selesa. Cakap Terengganu. Ni live FB ni. Lah. Nak cakap tu kena ni pilih perkataan. Hak dak pekat sangatlah. Lepas tu nak susung satu-satu. Lepas tu hak masyhur laginya ulang sokmo. Tu masyhur. Dia tu ustaz ulang sokmo. Memanglah ulang sokmo. Memang ulang. Ulang. Marah dia orang, jemu dia orang. Hak marah, hak jemu. Hak sokong, gitulah. Molek ustaz ulang cerita payah. Ada macam tu. Tapi nak ceritanya ulang. Tu wallahu a'lam lah. Cuma saya pernah jumpanya ada orang kata, dia kata tak ada sokongan. Tak ada sokongan dia kata. Mana kalau bicara pun bicara secara sepitah lalu je. Secara mendatar saja. Sepitah lalu. Tu dak kira lagi tu. Hak rakaman orang hebat-hebat, hak ajar dengan pegangan yang logik dengan akal. Hak tu lagi lah payah. Hak tu bertentangan. Hak sekalian perbuatan Allah. Ikhtiari itu perbuatan Allah. Hak dah rakaman perbuatan hamba sendiri. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Dan hamba melakukan sendiri dengan izin Allah. Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi Allah tidak menentukan dan Allah tidak melakukan. Logik akal, tak logik apanya. Memang kita bebas. Dah apa qada dan qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Lahirkan kita lelaki ke perempuan ke di mana ke, semua tu qada qadar. Dan hitam putih qada qadar. Mati bila, di mana, bagaimana qada qadar. Ada lelaki depan tak ada.
Tak ada qada qadar. Qada ada, tapi Allah mengetahui. Allah mengetahui. Bukan Allah menentukan, bukan. Lepas tu berlaku perkara tu dengan izin Allah. Dengan makna Allah tidak halang, Allah tidak sekat. Tapi bukan Allah yang jadikan. Bukan kata tak ada sokongan, bukan ada pula pesen tu. Logik akan zahirnya begitu. Lagilah payah. Itu cerita bab perbuatan, cerita bab perkara jahat sama juga. Baik jahat. Dah tahulah, saya pernah terbaca dalam FB. Dia kata dia belajar dia tu berpuluh tahun tahu. Dia kata ustaz ni ustaz yang kedua yang saya pernah jumpa tekan perkara jahat, qada qadar. Dia dah ngaji banyak orang kali. Yang kedua dia kata. Yang pertama tak mana tak tahulah. Yang kedua. Macam saya sebut sebelum ni lah. Dan radio tajuk qada qadar, baik buruk, baik buruk. 1 jam. Buruk, miskin, sakit. Baik buruk, jahat tak sebut. Kufur maksiat lagi tak sebut. Sejam. Baik buruk, baik buruk. Buruknya sakit, buruknya miskin. Tu qada qadar. Sebut jahat tidak. Nak sebut kufur dan maksiat lagilah jauh. Sejam. Gitu lah. Pada rukun iman yang ke-6 dia, khairihi wa syarrihi. Perkara baik datang daripada Allah, iman dan taat. Perkara jahat datang daripada Allah, kufur dan maksiat. Baik jahat, bukan baik buruk. Jadi kufur dan maksiat qada qadar daripada Allah. Sudahlah. Itu lagilah dengan akal. Tapi makna perbuatan yang zahirnya perbuatan makhluk sendiri, perbuatan Allah gaib. Tapi ni berkait dengan tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Sebaliknya syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Menyengutukan Allah pada perbuatan seumpama qadariyah. Qadariyah perbuatan ikhtiari, perbuatan hamba sendiri. Hamba yang menjadikan sendiri dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Hamba menjadikan sendiri perbuatan ikhtiari dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba. Kudrah tu Allah yang jadikan. Lepas Allah jadikan kudrah, maka hamba sendirilah yang menjadikan. Bukan lagi perbuatan Allah, tapi dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba. Antara alasannya kerana apa? Kerana supaya jangan dinisbahkan, jangan dibangsakan, disandarkan kejahatan kepada Allah. Kalau kerana supaya tidak disandarkan kejahatan kepada Allah, hak baik tak disandar kepada Allah jugalah. Sebab baik pun hamba buat sendiri dengan kudrah Allah jadikan dia hamba. Hak jahat hamba buat sendiri dengan kudrah Tuhan jadi dia hamba. Maka jahat tak boleh sandar ke Tuhan. Kena hamba sebab hamba yang buat sendiri. Dah baik. Oh baik pun tak boleh sandar ke Tuhan juga. Sebab apa? Sebab hamba buat sendiri dengan kudrah yang telah jadikan dia hamba. Kalau begitu, kalau alasan tu. Kemudian hak dalil yang kedua pula ni, kerana firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin tu. Artinya Maha Suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Tengok tu, tu jamak tu kan, khaliq tu, khaliqin tu jamak tu kan. Siapa jamak muzakkar salim tu kan. Jamak ni dia kena 3 ke atas, lebih daripada 2. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa berbilang-bilang orang yang menjadikan, dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsan, Allah Ta'ala yang sebaik-baik al-khaliqin, yang menjadikan. Tapi nak ceritanya khaliq banyak, tapi sebaik-baiknya Allah. Hak jawapan tu, hak jawapan ahli sunnah tu.
Tapi maknanya Mu'tazilah ada jalan juga, kan tak ada jalan. Mu'tazilah ada jalan. Sebab itulah terdahulunya ulama Mu'tazilah. Sebab tu Mu'tazilah ni ulama tidak menghukumkan kafir. Ada juga dia punya alasan dia tu ayat Quran ni, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala yang orang yang menjadikan. Mana khaliqin tu jamak, ramai yang menjadikan, berbilang. Cuma Allah Ta'ala yang terlebih baik. Lepas tu ni didatangkan jawapan ahli sunnahnya. Baca kita jawab daripada mereka itu dengan bahawasanya ahsanu itu diambil daripada al-husni. Hasuna yahsunu husnan. Mana ahsanu itu diambil daripada al-husni dengan makna mengetahui, dengan makna a'lam. Dan khaliqin itu diambil daripada al-khalqi dengan makna takdir. Sebab apa? Sebab khalaqa ni ada makna aujada, mengadakan, ijad, mengadakan. Ada juga khalaqa dengan makna qaddara, takdir. Ni khalaqa ada makna aujada, ijad, dengan makna menjadikan. Khalaqa ada makna qaddara, mentakdirkan. Jadi sini ni khaliqin diambil daripada al-khalqi dengan makna takdir, bukan makna ijab, bukan makna menjadi, takdir. Mana apa takdir? Allah mengatur, Allah menyusun, Allah yang melakukan. Itu takdir. Allah mengatur, Allah mengatur, menyusun, mentakdirkan. Jadi mengatur, menyusun, mentakdir ni Allah Ta'ala. Maka adalah maknanya maha suci Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengira dan mentakdir. Kalau maknanya ahsanul khaliqin dengan makna a'lamul muqaddirin. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Hak gi pula pada Mu'tazilah Qadariyah ni, maka telah menyabik oleh mereka itu, oleh Mu'tazilah Qadariyah, ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan. Walaupun khilaf pada kafir, bukan di bawah tu pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir Mu'tazilah Qadariyah, tapi setengah pandangan tak terima ada kafir. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang hamba yang menjadikan, hamba jadi Tuhan. Dan Allah Ta'ala ni jatuh lemah. Sebab apa? Sebab yang berlaku di hamba bukan perbuatan Allah. Yang berlaku di malaikat jin bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri. Sebab hamba ni termasuk manusia, malaikat jin tu hamba. Jadi banyak mana yang berlaku tu bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba, makhluk sendiri. Lemah begitu. Maka ada pandangan mengatakan tak terima Mu'tazilah Qadariyah tidak dihukumkan kafir. Kena hukum kafir. Sebab seolah-olah hamba ni jadi Tuhan. Hamba ni jadi Tuhan lah. Sebab hamba yang menjadikan sendiri. Jadi Allah jatuh lemah. Allah yang menjadikan segala-gala. Tiba-tiba untuk melakukan segala-gala bukan Allah pula. Allah kena letak kudrah di hamba. Lepas tu setakat tu je kerja Allah. Apa ni? Separuh je kerja Allah. Tak siap kerja Allah. Separuh je. Separuh lagi tu kerja kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Ini bersekutu ni. Jadi lemah seumpama tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tuang macam mana begitu? Kalau Allah tuang, Allah buat belaka lah. Sebab tauhid rububiyah asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba dok. Hak banyak-banyak perbuatan tu perbuatan hamba. Dan perbuatan Allah letak kudrah di hamba.
Tapi nak ceritanya bukan perbuatan Allah nah. Hak menjadikan tu bukan perbuatan Allah. Menggerak diamkan tubuh hamba pada berusaha perbuatan hamba dan menghasilkan usaha hamba perbuatan hamba dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah tu. Kudrah qadar. Tu Qadariyah. Hak ahli sunnahnya memanglah Allah letak kudrah di hamba, tapi hamba makhluk, kudrah di hamba makhluk lemah, makhluk tidak ada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah yang menjadikan kudrah di hamba, dan Allah yang menjadikan gerak di yang hamba, dan Allah yang menjadikan akan apa yang hamba lakukan. Bab gerak diam tu pun perbuatan Allah dah. Ini kita ahli sunnah jemaah mengesakan Allah pada perbuatan. Hak seumpama ni kalau orang yang ni kafir contoh tu jauh lah tu nak cerita seumpama tu buat dia tak ada, dia asal tak ada Tuhan kan. Maknanya nak ajar macam mana mula-mula dia masuk Islam tu. Yelah secara perlahan-perlahan lah, tapi nak ajar macam mana tu. Orang Islam sendiri pun pening, bengong, sewek, tak tahulah. Orang Islam sendiri bukan hak jauh daripada agama, hak jauh daripada agama saya duk ceritalah. Ada orang Islam Fatihah tak pandai baca. Ada orang Islam tasyahud tak pandai baca, tak pernah semayang. Ada orang Islam yang seumpama tu. Mana dengan agama tu jauh sangat. Tapi hak tak betul pegangan ni orang atas masjid surat. Orang duk dengar sokmo. Maknanya cerita bab kesemua tu perbuatan Allah, tak boleh nak turun. Cerita perkara jahat qada-qada jadi gempok. Nak tahu kan? Tahu gempok? Tadi kita cakap tangan kanja, seto. Ya kita tahu kanja, seto. Kejut betul lah. Standard punya gempok tu. Gitu lah. Kanja dengar, seto. Hak jahat. Ayat. Hak jahat ni. Hak qada-qada. Ini saya cerita semua ni dulu orang ni iktiraf. Orang galang lalu dah. Tapi dengar cerita je lah. Ada orang ngajar, saya dengar ada seorang ustaz mengajar perkara jahat qada-qada. Mana mungkin dia kata perkara jahat tu hang marah. Dulu belah-belah tahun dulu. Kemudian tu maknanya apabila orang kenal sikit ni jadi gitulah. Nak letang-letang tu tak apa. Hak benda-benda hak tak betul mari jumpa je lah, tanya tak ada masalah tu, tapi ni bab pegangan. Jadi apabila kenal sikit, bila timbul bab ni, tanya orang agama yang kedudukan tinggi, macam mana ni ustaz ni mengajar ni segala-gala perbuatan Allah, hak jahat pun qada-qada Allah ni. Cerita panjang bab ikhtiar usaha pun qada-qada juga ni. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar usaha, hak Tuhan juga ikhtiar usahanya. Macam mana ni? Dia orang hebat dah ni. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Dak iktiraf lah, tapi tidak iya kan? Tidak iya kan? Walahal orang yang ditanya tu orang yang sangat-sangat berautoriti. Menyatakan ya, menyatakan tidak, sangat-sangat berautoriti. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Orang yang dikenali mudah bagi pandangan, cepat bagi pandangan. Mana mudah cepat bagi pandangan. Tapi tanya bab pegangan ni, ya pun tidak, tidak pun tidak. Walha sangat berautoriti. Kalau salah, nyatakan salah, ambil tindakan. Dia gitu je. Tak kata salah, tapi kata ya betul, tak kau. Aku ni.
Tu kata nak susun macam mana? Nak susun ayat. Ni baca kitab dah ni. Baca kitab ni mudah lah. Sebab apa? Sebab jelas. Baik ke jahat ke perbuatan Allah. Zahir daripada manusia, daripada yang lain perbuatan Allah. Ikhtiari itirari perbuatan Allah. Habis cerita. Sekalian. Tak payah dah sebenarnya, tapi ditakmimkan, diluahkan gitu. Jelas. Satu. Tapi hak jahat perbuatan Allah, tiba-tiba Allah tidak mengqadakkan. Atau Mu'tazilah hak lain pula. Bukan jahat perbuatan Allah, tapi Allah tidak mengqadakkan. Itu bicara lain pula tu. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni ada yang bersekutu bagi Allah pada menjadikan. Bersekutu tu syarikah. Sekutu, pakat. Amat kuasa macam mana pakat seumpama tu. Rabbil alamin, tuan macam mana. Sebab ada perkara yang berlaku, bukan adalah, banyaklah. Kalaulah hamba ni manusia, jin, malaikat menjadikan perbuatan diri sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan, tak adalah perbuatan Allah. Ada perbuatan Allah, letak kudrah di hamba. Itu je. Lepas tu kalau dia hamba segala-gala, tak ada perbuatan Allah. Perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Jadi maka telah menyabik, telah menetap oleh mereka itu, oleh Mu'tazilah, ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan, maka adalah mereka itu seperti Majusi. Seperti Majusi kafir, seperti seperti. Kalau Majusi itu, tu memang kafir lah. Sebab Majusi ni kafir, dia panggil apa? Kafir Majusi itu kafir sanawiyah. Mana apa? Tuhan dia dua. Majusi. Tuhan Nur, Tuhan Zulmah. Hak buat baik, Tuhan Nur. Hak buat buruk jahat, Tuhan Zulmah. Jadi disembah Tuhan Nur lah. Lepas tu disembah api. Ini pok Majusi. Majusi memang kafir lah. Hak ni seperti Majusi. Bukan Majusi sungguh, seperti. Ambil mana kata qadar ni seperti Majusi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusiyyu hazihil ummati. Al-qadariyatu majusiyyu hazihil ummati. Fa in maridu fala ta'uduhum. Fa in maridu fala ta'uduhum. Wa in matu fala tashhaduhum. Wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Daud wal Hakimi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Artinya bermula Qadariyah itu Majusi ummah ini. Majusi dulu bukan seperti dah ni, yakni seperti Majusi daripada ummahku ini. Seperti dalam hadis itu tak ada seperti. Majusiyu hazihil ummati. Majusi bukan seperti. Lepas tu dihuraikan, yakni seperti Majusi. Ada ni, seperti Majusi. Dia panggil apa ni? Tashbih baligh dia panggil. Dengan bahawa dihazahkan adat tashbih. Seperti itu dibuat. Sebab apa? Sebab super sangat-sangat. Macam kalau kita lah, kita kata si anu seperti, kita kata seperti harimau. Si anu harimau. Beken dah lalu. Tak ada seperti dah. Harimau lalu dah. Ataupun si anu tu lembu. Lembu boleh korban. Apa kata lembu? Allah dengan lembu sama je. Sama je. Orang dengan lembu sama je. Dia nak marah kepada orang tukang bela lembu.
Dia kata tuang dengan lembu super je. Tuang tu lembu dah, lembu tu tuang dah. Nak marah lah. Lembu berok kata-kata, tuang awak reti je. Lembu dah tu. Ada ke tuang tu lembu? Dah tak lembu kita. Lembu berok ada tahu je. Tuang dia buat dah tahu je sama lembu, dia kata. Lembu berok atas jalan raya, lembu duli tak? Tak duli. Tuang dia duli ke tak? Tak duli. Sama lembu, dia kata. Mana ada lembu? Manusia seperti lembu. Bodoh tak kira hukum hakam ni. Lembu tak ada hukum hakam, manusia ada hukum hakam. Tak ada hukum hakam, dia tak kira dah. Apa ni? Ni dekat-dekat nak korban ni. Jangan cari lembu yang dilepaskan. Jangan. Kita nak korban kepada Allah. Jangan cari lembu hak makan kata reti. Nah, balik ni. Dia kalau lembu hak di felda, tu dia lepas dalam kebun kapal sawit. Tu dia tak babik dengan orang. Hak dalam kampung ni. Hak dalam kampung ni. Hak nyupoh dia orang. Tak nyupoh. Hak lah nyupoh lah. Pagi-pagi tu kau Allah lah. Pagi-pagi tu mudah lagi. Sebab dia dah pecah lagi. Tengah hari sikit dia pecah. Bila dia pecah je, payah nak elok. Dia tak pecah lagi, kita boleh elok lah. Bagi stokor tarik lembu tu. Bila ada orang pijak sahaja dia pecah. Bila dia pecah sahaja kita nak elok macam mana? Ada ni. Lepas tu macam mana kereta orang hak kena tak lembu dia tu? Karat kereta orang. Dia kata lembu ni. Dia kata situ. Dia kata lembu tu. Bukan lembu, kata seperti. Tak, lembu. Ada mana apa? Dia panggil tashbih baligh. Dia kata benda? Lek-lek tau. Lek-lek. Jangan perkara ni hukum hakam ni berkait dengan anak Adam ni. Hukum hakam agama yang berkait dengan anak Adam. Kita menyakiti satu kampung. Menyakiti, tak menyakiti apa? Tak ada hukum orang panggil. Sudah cerita lagi siapa ke kemalangan orang. Benda ni cedera, mati, punah kereta orang. Nak kira mana tu? Nak kira mana? Tak ada tuan, tak ada ngaku dah. Tak ada ngaku dah. Nak kira mana? Dia kata lembu tu. Dia kata lembu dengan tuan sama je. Lembu berok, tuan lembu ada tahu, tuan lembu pun ada tahu. Dia kata orang tu lembu. Seperti. Sini majusi. Majusi kafir. Seperti majusi. Bukan majusi sungguh, seperti majusi. Sebab apa? Majusi ni berbilang Tuhan. Hak ni seolah-olah berbilang Tuhan. Dan setengah mengatakan lebih berat daripada majusi. Sebab apa? Majusi dua Tuhan. Hak ni kok hamba jadi Tuhan belaka. Hamba jadi Tuhan belaka. Atau letak majusi dengan kenapa? Berbilang Tuhan. Tapi majusi berbilang Tuhan dua. Hak kadang berpegang hamba menjadikan perbuatan hamba sendiri ikhtiari. Hak tu lagi banyak Tuhan. Sebab menjadi ni perbuatan Tuhan Rabbil Alamin. Tiba-tiba hamba menjadikan sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba. Jadi Tuhan jugalah hamba ni. Tapi Tuhan kecil lah, bukan Tuhan besar. Tuhan besar ni hak buat langit dan bumi Allah Ta'ala. Hamba ni Tuhan kecil. Sebab apa? Sebab hamba menjadikan juga. Hati kata seperti majusi berbilang Tuhan. Maka jikalau sakit mereka itu, jangan keluar ziarah akan mereka itu. Dan jikalau mati mereka itu qadariyah ni, jangan kamu hadirkan jenazah mereka itu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sakit jangan ziarah, mati pun jangan duk hadir akan jenazah. Sebab apa? Seperti majusi. Macam mana?
Dalam kitab Wisyah, orang sakit jangan ziarah, orang tinggal semayang. Kalau mati jangan hadir, orang tinggal semayang. Itu dalam kitab Wisyahul Afrah. jangan disakit, jangan ziarah. Jangan beri salam. Jangan jawab salam orang yang tak semayang. Sakit jangan ziarah. Kalau nak ziarah juga ada kerana. Kenapa ziarah pada masa dia sakit? Kita tahu dah hidup hospital, tak semayang. Kita ziarah kerana kita nak nasihat. Ziarah lah. Kalau nak ziarah kerana dia saudara kita, tak ada. Orang tak semayang bukan saudara kita. Kita nak ziarah kerana dia kawan kita, tak ada. Orang tinggal semayang ni Nabi kata orang yang meruntuhkan agama, orang yang campur agama ke belakang. Nabi kata orang yang meruntuhkan agama saudara mara kita ke? Kawan kita ke? Orang yang menuntuhkan agama ni, orang yang campur agama ke belakang, saudara mara kita ke? Kawan kita. Meruntuhkan agama, campur agama ke belakang, tinggal semayang. Tak ada ziarah. Nak ziarah ada kerana nak nasihat. Nak nasihat. Nak kita Wisyah, orang tinggal semayang. Hak ni kadar ni berat lagi ni, hak ni bab pegangan. Tapi hak ni pun khilaf pada kafir. Orang tinggal semayang pun khilaf pada kafir ke? Mazhab Hanbali kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal semayang sengaja, kafir terang-terang. Hadis Nabi. Kafir di situ kafir agama. Jumhur mazhab termasuk mazhab Syafi'i kafir nikmat. Selagi tidak ingkar kewajipan. Mazhab Hanbali tak kafir. Dalam mazhab Hanbali ni termasuk tinggal semayang dengan sengaja adalah tinggal ada keadaan sakit. Sengaja juga dipanggil kafir. Kan kalau orang sakit kan, kita bukan sengaja tinggal semayang, kita sakit, payah nak semayang, tak sengaja tinggal. Dah. Termasuk hak Nabi kata muta'ammidan, hal keadaan sengaja hak tinggal semayang ni, dalam mazhab ni katakan termasuk orang sedang sakit, dipanggil muta'ammidan juga, sengaja. Wa alasan tak sengaja tak terima, sengaja. Mana kafir lalu dah. Mana tinggal semayang pun khilaf pada kafir juga. Macam Qadariyah ni lah, khilaf pada kafir ni. Ni kadang-kadang kita ni, Allah dia baiknya lah, tak semayang je. Tak semayang boleh jadi je. Anak ni, tak semayang je. Baik. Orang yang meruntuhkan agama tu baik. Orang yang campur agama ke belakang tu baik. Hak khilaf pada kafir itu baik. Nak ziarah kenapa? Kerana nak nasihat. Mati dianya, kodok-kodok fardu kifayah sudahlah. Kodok-kodok boleh usung bagi kubur. Kodok-kodok boleh mengkebumikan. Hak tinggal semayang. Gitu lah. Ni hak jadi gitu tu, orang tak ziarah, hak pergi kubur pun tak ramai, bukan orang tinggal semayang. Orang nyakit nyusah kat orang tu lah. Nyusah kat orang dianya. Naik rumah orang, curi tonggeh orang, curi puyuk belanga orang. Orang kait sampai sawit, ubur tepi jalan, dia akut dia di lori dia. Macam tu. Dah kau sawit mana pula? Dia lori, dia van pula, kilang tutup dah, letaklah lori van tepi rumah. Mana buah pasal penuh dah dalam tu dah, kilang tutup dah. Malam-malam buta dia pun ambil van, dia buat tepi, dia pun dia ambil suti dia ubur. Tak sedar kan? Tuan dia mahu kata licin. Apa begitu no? Mana buah tepi rumah kan, dah mungkin kilang tutup dah. Pernah dalam van tu pesawit, dia pun bank dia bersepi tu, dia pun tu lah, dia pun apa kata
Adik dia pun tikang tu, dia pun bubuh selu-selu. Orang tidur nyenyok mana bunyi. Bukan dia bubuh campur dok lah, selu-selu. Habis tu beng kawan tu. Bangun pagi esok, tak dok. Ni. Pasal ni. Pasal ni dia mati ni, orang tak bagi ziarah. Orang tak bagi ziarah. Sebab apa? Benci dia orang. Sebab apa? Menyusahkan orang. Orang tengok sembahyang tu hari dia. Dia gitu kita tak berat tak sensitif mana. Sungguh pernah berlaku tu, tak ada orang nak sembahyang. Kata tak boleh kata. Fardu kifayah Saya pergi sembahyang. Pergi ada 4-5 orang lah sembahyangnya. Seorang lepas dah fardu kifayah, tapi adalah 4-5 orang. Tak ada orang nak pergi. Orang tak mau layan belaka. Atau lah kubur tu tengoklah buat tu biar kena ngadat kiblat molek-molek. Lepas tu saya pun balik lah. Ada cara dah lah. Hak turunlah kubur tu hak sama-sama aliran. Hak dekat-dekat dah nak mati. Mana kalau kamu sekali pun okey dah tu. Mana hak jenis mana lentuk apa? Lentuk ke tak? Jenis kuyu lah ke tu. Jenis kuyu lah ke. Sealiran lah. Hak tu je mari kubur. Orang lain tak mari. Takut juga dia ke bumi kawan dia tu, takut terbalik ke. Dia kita tengok dia buat ngadat kiblat. Okey, selesai apa ni kita pun balik lah. Talqin dok dah lah. Setakat nak lepas pada kifayah je. Lepas tu hak aliran lah. Sampai ke sudah tu dia tinggi mana kubur tu tak tahulah. Dia ke bumi separuh ke tak tahu, wallahu alam. Dak. Pakai kes lepas daripada dia ke bumi apa tinggal. Hak gitu. Orang tinggal semayang tu kena buat gitu. Ni hak pegangan. Ni hak Mu'tazilah Qadariyah ni. Sakit Nabi kata jangan ziarah. Mati jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Sebab apa? Seperti Majusi dah. Seperti Majusi dah. Jadi hamba ni macam Tuhan. Kalau berpegang hamba ni Tuhan, tu kafir lalu dah. Dia tak katalah hamba ni Tuhan, tapi dah hamba menjadikan jadi Tuhan lah hambanya. Hamba menjadikan pun bukan hamba sepenuhnya, dengan kudrah yang Allah jadikan di hamba juga. Dengan kudrah yang telah jadikan di hamba. Hak sininglah jadi ahli sunnahnya tidak menghukumkan kafir, menghukumkan fasik lagi mubtadi'. Sebab dia ada kaitan dengan perbuatan Allah. Mana kudrah yang menjadikan berkah akan perbuatan hamba tu, mari dia Tuhan yang bubuh. Tapi seolah-olahnya Tuhan letak wakil jadinya tu. Letak wakil, letak kudrah, lepas tu siap. Kudrah makhluk, makhluk pula jadi ambil alih kerja Tuhan. Jadi macam petugas pekerja Tuhan lah buat gitu orang kali. Jadi tapi kalau hamba semata-mata mobil bekah, tak ada berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba tu, kan qadariyah, tu kafir ijma'. Ada ni hak jumpa hak berpegang hamba wi bekah, tak jumpa lagi pasal qadariyah ni. Saya berpegang hamba yang wi bekah sebab Allah letak dah kudrah di hamba kan. Kudrah tu mari daripada Allah letak, lepas tu hamba yang menjadikan dah. Wallahu alam lah. Tapi maknanya berpegang hamba wi bekah. Tapi bekah ni mutlak ke atau bekah dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba? Kalau semata-mata hamba yang bekah, yang tidak berkait dengan kudrah yang Allah telah jadikan di hamba, tu bukan Mu'tazilah Qadariyah, tu kafir ijma' ulama. Bila bicara bab hamba tak bekah, timbul satu kelas tu, kalaulah hamba tak bekah ustaz, saya tak mau kerja dah esok. Tak mau kerja. Dah tak bekah, kerja apa? Nak cerita macam mana? Tak mau kerja dia kata. Dah tak bekah. Saya berkatalah, dah sudut makan lah. Apa? Pergi makan tak bekah juga. Lepas tu mati saya. Tuan nak kodokkan mati dah tu.
Siapa tak mau kerja esok? Sebab apa? Tak ada bekah. Tak ada bekah, tak mau kerja esok. Maksud apa? Berpegang hamba bekah. Oh, nak kerja. Kalau hamba tak ada bekah, kerja buat apa? Peningnya. Ni bukan kodok wakah ni. Orang duk majlis surah ni. Mana saya dah sebut semua ni. Dia dengar mingguan, naik motor sejam setengah hujan apa siapa? Hujan panas istiqamah. Belah tahu hidup ulang gitu. Naik motor sejam setengah hujan ni faham lah. Tapi motor zaman itulah, motor Honda Kak. Bukan motor orang lain ni, motor orang lain mungkin sejam je. Motor budak sekarang ni jangan main. Berapa meter dia boleh naik? Berapa? Kejut dengar harga mahal juga. Belah-belah ribu tau. Kecil je. Kita dulu tu habis hebat dah tu. Honda C70 lah. Pula habis ni 60-70 je gi. Ni habis ni. Habis 60-70 tak pergi dah. C70 C90 jarang orang pakai. Tak, C90 ada kot kan. Orang pakai ni C70. Habis pula ni 60-70 je. Tak naik 80. Mana? Waktu pun memang marah di polis dah. Dia kata budak ni, dia kata dia pakai kopiah tapi perih mutu. Dia kata perih mutu. Tak perih, cuma laju. Perih ni budak-budak je ni main rempik tu. Dia kata dia kata saya perih mutu pakai kopiah. Bukan perih mutu, kita jenis laju. Laju ni laju 60 je. Bukan laju macam budak sekarang. Tapi dalam kampung. Zaman dulu mana ada bonggok-bonggok, tak ada bonggok dalam kampung. Bayangkan sejam setengah 2 jam mingguan. Bila sebut kata hamba tak ada bekah, tak mau kerja siapa. Dah kalau tak ada bekah, jadi makna selama ni bekerja kerana hamba wi bekah. Wi bekah macam mana? Wi bekah dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Nak ambil mana ilmu ni? Nak ambil mana ilmu Qadariyah ni? Hamba wi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Nak ambil mana ni? Kalau berpegang hamba lah semata-mata wi bekah, itu kafir ijma' ulama bukan Qadariyah. Sebab nak berpegang Allah Ta'ala juga, sebab Allah letak kudrah di hamba. Memanglah hamba yang menjadikan hamba bekah, tapi kerana ada kudrah yang Allah jadikan di hamba. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Kalau semata-mata hamba tak ada kait dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di hamba, lah itu kafir ijma' ulama. Saya tak jumpa lah kata kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Jadi seperti juga semata-mata hamba yang menjadikan. Dah zahirnya begitu. Kalau hamba tak ada bekah, tak mau kerja lah. Apa kerja lagi tak ada bekah? Dah sama ni jadi tu kan, Allah yang menjadikan. Ada hamba yang menjadikan. Allah kata. Itu kata fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Fitnah akidah. Sampai sekarang maklum balah tu pelbagai. Cuma sampai sekarang ni maklum balah tu jadi luas sikit. Sebab dia sudah jadi FB. Dulu terhad maklum balah yang terhad. Sekarang ni perlu jadi FB, maklum balah yang lebih meluas. Lebih meluas. Ceritalah masing-masing tempat majlis ilmunya meriah. Mana penceramah tu hak selebriti, orang masyhur, import, bukan tempatan. Ada ni. Tapi ada tak kuliah bab tauhid? Tak ada. Khusus nak bicara hak sifat 20? Tak ada. Satu tempat tu ada Faridatul Faraid sekali sebulan. Tak lain kau ceramah. Bayangkan. Bila bicara bab pegangan, tak belajar, waliyazabillah lah, berpegang nak akidah terpesong. Zahirnya perbuatan hamba, Allah yang menjadikan. Belajar. Perkara jahat
takkan mari dia Tuhan sebab Tuhan marah perkara jahat kan. Bukan setakat Tuhan marah, Tuhan perintah kita pergi cegah, Tuhan perintah kita pergi larang. Takkan Allah Ta'ala perintah kita cegah larang akan perkara jahat yang mari dia Tuhan. Tuhan perintah kita cegah, Tuhan perintah kita larang akan apa? Akan perkara jahat. Mari daripada mana? Mari dia kodak dan kodak. Main apa gitu? Sia-sia seumpama tu. Tak akan. Dia kau tak belajar, perkara jahat kodak-kodak nak ambil mana pegangan. Ini fitnah akhir zaman, fitnah pegangan. Bak semayang bang rajin, masjid besar, majmuah ramai, subuh pun ramai. Subuh ramai, faham lah. Kalau setakat maghrib isyak ramai tu dah pelik. Subuh ramai. Tapi kuliahnya macam mana? Kalau ada kok pekok, tu. Adalah pekok. Tak apalah pekok tu fardu ain. Tauhidnya macam mana? Waktu kita kena kira diri kita, anak-anak cucu kita. Anak cucu kita, kita tak apalah. Kita belajar semua, salah kita bertaubat, kita bersyukur. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala tak matikan kita dalam keadaan jahil ilmu fardu ain. Lepas tu berpegang belum akidah terpesong, Allah tak matikan seumpama tu. Kena bersyukurlah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala akan ampun sekalian dosa. Tapi maknanya kita buat amal kemudian dah Tuhan ampun segala dosa terdahulu, tapi amal kita kemudian tak banyak mana. Sebab kita beramal lewat, Allah Ta'ala ampun segala dosa. Lepas tu amal macam mana? Anak cucu kita pula buat amal. Pastikan akidah dia betul. Pastikan akidah dia betul. Barulah pahala kita berpanjangan. Dosa kita tak ampun dah. Pahala tak banyak sebab kita beramal kemudian. Pahala tak banyak pun, pahala tak berhenti. Dosa berhenti dengan kematian. Dosa Allah ampun kerana bertaubat dengan taubat nasuha. Belajar betul-betul akidah, belajar betul amal zahir batin. Allah ampun. Jadi kalau mati pahala tak banyak pun, pahala akan berpanjangan. Tapi syaratnya anak cucu yang buat ibadah yang berpahala. Anak cucu buat ibadah yang berpahala, syaratnya iman akidah. Sembahyang kena comel zahir batin, tapi nak diterima syaratnya iman akidah, tu syarat dia. Berpahalalah anak cucu kita, automatik mak ayah tok nenek boleh pahala. Tapi kalau anak cucu kita sembahyang tak pernah tinggal, berjemaah tak pernah tinggal, akidah salah, dia tidak berpahala, kita pun kosong, tak ada pahala. Jadi kita pastikan anak cucu kita tu, apa apa saham kita dah, apa panggil saham, tu saham kita. Anak cucu bukan seorang, anak lagi, cucu lagi. Sembahyang dengan ilmu pekoh comel, hati ikhlas, akidah betul, sepenuhnya pahala pada mak ayah. Tok nenek sampai ke Nabi Adam AS. Tapi syaratnya akidah. Ini kata kena kemah, kena tumolek anak cucu kita. Kita orang duduk majlis surah, belajar, bukan majlis surah jenis tauhid sekali sebulan, bukan. Salah kita bertaubat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita perbanyakkan kesyukuran. Mati dan belajar, mati syahid. Dan kita pula ada sedekah jariah. Kita ada sedekah jariah. Itu semua atas kurnia Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mengharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula kau yang dipilih, bahawasanya mereka itu qadariyah. Tidak harus kita kufurkan mereka itu. Dan jikalau berkata ini beriktikad mereka itu qadariyah, hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun, kerana mereka itu membenarkan, mana mengaku di hati bahawa hamba serta iradahnya dan kudrahnya itu makhluk bagi Allah. Iradah hamba, kudrah hamba tu makhluk bagi Allah. Maknanya mari daripada Allah Ta'ala juga. Kudrah tu Allah yang jadikan. Maka pandangan yang dipilih mukhtar, pandangan yang muktamad, tidak dikapikan Mu'tazilah Qadariyah,
satu pandangan menghukumkan kafir, tapi walaupun tak kafir, akidah yang fasik lagi mau bertadek, akidah yang berdosa besar, akidah bid'ah, ibadah sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.